Assalamualaikum semua. Okey, pada hari ini kita akan sambung pengajaran kita dengan tajuk aktiviti untuk mengisi masa lapang. Tapi sebelum cikgu mulakan pengajaran kita pada hari ini, cikgu akan tayangkan satu video. Cikgu mahu kamu semua lihat betul-betul video tu dengan baik dan perhatikan kerana video tu akan memberikan gambaran berkaitan dengan isi pelajaran kita pada hari ini. Okey? Semua semangat? Bagus. Okey. Ada demikian saja tadi video kita tadi. Kamu dapat lihat kan tadi video tu dia tunjuk beberapa contoh aktiviti masa lapang yang boleh dilakukan. Tapi itu cuma gambaran dan terlampau dalam. Cikgu akan pergi kepada secara dasar saja, di mana hari ini cikgu akan terangkan tiga skop tajuk utama, iaitu definisi aktiviti masa lapang ataupun maksud aktiviti masa lapang itu sendiri, dan contoh dan kelebihan mengisi masa lapang, dan yang terakhir cikgu nak tahu apakah aktiviti yang kamu lakukan untuk mengisi masa lapang. Okay, students, kita beralih kepada slide seterusnya. Pertama sekali, cikgu akan masuk kepada maksud aktiviti masa lapang. Okey, di mana aktiviti masa lapang terbagi kepada dua perkataan, iaitu aktiviti dan masa lapang.
Aktiviti bermaksud perkara, tindakan, kegiatan dan perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Maksudnya, aktiviti ini merupakan satu pergerakan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Manakala masa lapang pula, iaitu masa terluang ataupun santai ataupun senggang. Di mana masa lapang ni, maksud dia kamu tak buat apa-apa pekerjaan. Maksudnya kamu free waktu tu. Kamu duduk diam-diam dan kamu tak buat apa-apa, itulah dikategorikan sebagai masa lapang. Faham? Okay. Bagus. Seterusnya, kita beralih kepada contoh dan kelebihan mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah. Okay, pertama sekali kita lihat pertama sekali ialah membaca buku. Di sini kita dapat lihat seorang budak perempuan sedang membaca buku. Jadinya aktiviti masa lapang yang pertama ialah membaca buku. Kenapa kita perlu membaca buku? Sebab dengan membaca buku, kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Sebelum tu, cikgu nak minta kamu semua ulang balik perkataan ni bersama-sama cikgu. Okey? Cikgu sebut dulu, kemudian kamu ulang. Yang pertama, membaca buku. Okey. Cikgu ulang lagi sekali. Membaca buku. Okey, kamu ulang. Bagus. Lagi yang kedua, membaca buku. Bagus. Yang terakhir, membaca buku. Pandai, terima kasih. Seterusnya, kita pergi kepada berkebun. Di sini kita dapat lihat ada satu makcik ni ataupun kakak ni dia sedang menanam pokok bunga. Okey, kenapa kita perlu berkebun? Antara kelebihan dia ialah dapat menghasilkan pemandangan yang indah dan sayur-sayuran yang segar. Sebelum kita beralih kepada aktiviti yang seterusnya, cikgu nak minta kamu ulang sama-sama dengan cikgu. Okey, yang pertama ialah cikgu sebut dulu baru kamu ulang. Berkebun. Okey, cikgu. Kamu ulang. Berkebun. Okey, pandai. Yang kedua. Berkebun. Bijak. Okey, yang terakhir. Berkebun. Pandai. Bagus. Sama bagus. Seterusnya, cikgu balik kepada aktiviti yang ketiga. Iaitu melukis. Okay. Melukis. Melukis boleh meningkatkan keyakinan dan memberikan ketenangan pada diri seseorang. Dengan melukis, kita dapat menghasilkan hasil yang cantik. Bila berlukis, kita akan ada kreativiti. Okay. Sebelum cikgu beralih, cikgu macam biasa, cikgu nak minta kamu semua ulang balik perkataan yang cikgu sebut ni kan. Okay, yang pertama, melukis. Okay, ulang. Melukis. Pandai. Yang kedua, melukis. Bijak. Yang terakhir, melukis. Okey, pandai. Bagus. Yang seterusnya, kita beralih kepada perkataan bersenam. Sini kita dapat lihat sebuah keluarga ni dia tengah bersenam. Maksudnya dia tengah bersenam. Okey, kenapa kita perlu bersenam? Kerana bersenam mampu menyihatkan tubuh badan kita untuk kekal cergas. Okey, bila badan cergas, badan tak lesu. So, kita akan rasa sentiasa bersemangat.
Sebelum tu, cikgu nak minta kamu semua ulang balik perkataan yang cikgu sebutkan tadi. Macam biasa, 3 kali. Yang pertama, bersenam. Okey, pandai. Yang kedua, bersenam. Bijak. Dan yang terakhir, bersenam. Okey, bagus. Betul, betul. Okey, seterusnya kita beralih kepada aktiviti yang terakhir, iaitu bermain bola sepak. Okey, kenapa bermain bola sepak? Minta maaf, ada typo. Bermain bola sepak juga menyihatkan tubuh badan dan mengeratkan hubungan silaturahim bersama rakan. Ialah apabila kita main bola sepak, kita akan berjumpa dengan rakan-rakan lain. Bila kita jumpa lain, kita akan mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Okey, sebelum tu cikgu nak minta kamu ulang perkataan tersebut. Bermain bola sepak. Okey, pandai. Bermain bola sepak. Okey, bijak. Yang terakhir, bermain bola sepak. Bagus. Tahniah. Okey. Okey, sebelum tu cikgu nak minta, ni yang terakhir. Cikgu nak tanya, apakah aktiviti yang sering kamu lakukan untuk mengisi masa lapang? Okey, siapa nak jawab? Okey, pandai. Cikgu ada dengar main bola sepak. Bagus. Teruskan usaha main bola sepak kerana dapat menyihatkan tubuh badan kita. Okey. Bersiap-siap. Okey, bagus juga. Tapi kena jaga diri. Patuhi SOP sebab sekarang musim pandemik. Okey, bagus. Semua bagus. Okey, kesimpulannya kita dapat tahu bahawa perkara-perkara yang berfaedah, kita perlu melakukan perkara-perkara yang berfaedah untuk mengisi masa lapang kerana setiap masa yang berlalu itu tidak dapat dipatah balik kerana masa itu emas. Lagipun terdapat banyak kelebihan yang kita boleh dapat sekiranya kita mengisi masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah, dan kita juga tak akan pernah rasa rugi. Okay, sekian sahaja daripada cikgu. Cikgu ucapkan terima kasih kerana sudi menonton video pengajaran cikgu. Cikgu doakan kamu semua terus berjaya, insya-Allah. Sekian, terima kasih.